Didik TV KPM. Baiklah, yang seterusnya kita akan mempelajari tentang elemen lukisan bangunan. Okey, lukisan bangunan ni perlu lengkap dan terperinci. Jadi mari kita lihat apakah elemen dalam lukisan bangunan. Silakan cikgu. Okey, di sini kita tengok lukisan pelan. Okey, lukisan pelan ni yang pertama perlu diadakan. Terdiri daripada 4 iaitu pelan lokasi, pelan tapak, pelan lantai dan pelan bumbung. Okey, elemen yang kedua yang perlu difahami iaitu lukisan pandangan. Okey, lukisan seterusnya adalah lukisan keratan dan yang terakhir ialah lukisan terperinci. Baik, kita lihat satu demi satu apakah itu dinamakan lukisan pelan. Baik, kita tengok. Okey, first, lukisan pelan ni ialah lukisan yang dilukis dari pandangan atas. Daripada pandangan atas, kita berada di bahagian atas, kemudian kita lihat di bahagian bawah. So, kelihatan suatu pelan. Okey, pelan yang pertama yang perlu kita terokai ialah pelan lokasi. Okey, pelan lokasi ni adalah pelan petunjuk bagi projek yang hendak dibina, iaitu kedudukan tapak cadangan pembinaan. Biasanya pelan ni kalau kita lihat daripada atas, dia jauh sangat dan dia sangat kecil. Okey, untuk membezakan antara lokasi-lokasi yang ditunjukkan ini, ia punya pelan lokasi ni dia akan diloretkan dengan warna yang berbeza. So tapak cadangan ni kita boleh lihat dari petunjuk yang diberikan. Dia akan tuliskan tapak cadangan. Okey, dekat tapak cadangan ni kita boleh lihat dia punya kawasan persekitaran. Kawasan persekitaran yang ada dekat situ ialah lot-lot tanah yang berdekatan, sempadan tanah, jalan besar dan juga kemudahan-kemudahan yang berdekatan seperti masjid, kedai runcit, pejabat polis atau kompleks tenis. Atau kalau ada dekat situ, ada juga ditunjukkan saliran-saliran air seperti sungai, dia punya aras tanah. Contohnya kalau kawasan itu berbukit, dia akan tunjukkan topografi ketinggian bukit bukau. Ya? Baiklah, yang kedua, di sini kita nak beritahu ya, dia punya info penting. Pelan lokasi dan pelan tapak ni perlu dilukis mengikut arah utara. Okey, ini adalah panduan khas. Baik, kita tengok pelan yang selanjutnya ialah pelan tapak. Selepas kita tahu pelan lokasi, kedudukan tapak, kita perlu tahu pelan tapak yang terperinci tentang binaan ya, tentang binaan yang kita nak buat ni, kita mesti tunjukkan dengan lebih terperinci ya. Okey, so ia lebih spesifik. So kalau di sini kita nampak rumah, maka di sini ada ditunjukkan dimensi rumah, panjang, darat, lebar. Dan ada bahagian yang berdekatan dengannya adalah jalan masuk ataupun pintu masuk. Ada ditunjukkan dimensi yang tidak begitu jelas sangat, iaitu panjang lebar. Kemudian ada tangki septik. Tangki septik ini penting sebab apa? Arkitek akan mereka bentuk toilet ataupun tandas berdekatan dengan tangki septik. Sebab apa? Untuk penyelenggaraan pada masa hadapan. Baik. Okey, kemudian kita pergi ke pelan lantai. Okey, pelan lantai ini adalah lebih spesifik lagi di mana kita nampak dia punya keseluruhan ruang pada pelan lantai. Okey, lukisan ini adalah lukisan berskala. Pada pelan lantai ini akan ditunjukkan ruang-ruang, jenis ruang. Contohnya ruang tamu, ruang keluarga, bilik 1, bilik 2, ruang dapur, ruang makan. Dan di atas pelan lantai juga ada ditunjukkan kemasan lantai. Kemasan lantai dan juga ada ditunjukkan sedikit nota berkenaan dengan pembinaan, sesuatu pembinaan. Dekat sini dia memberi gambaran khusus kepada jurubina bagaimanakah skop pembinaan yang akan dibuat di tapak pembinaan nanti. Okey, kita sedia maklum bahawasanya lukisan berskala ni adalah lukisan yang ada dimensi lengkap. So cikgu nak tanya di antara keempat-empat murid ini, kebiasaannya lukisan berskala yang apakah yang biasa kita pakai? Boleh tak salah seorang daripada kamu beritahu kepada saya? Siapa nak tolong Siapa untuk jawab nak soalan ni? jawab? Silakan anak murid cikgu. 1/50. 1/50. Okey, betul. Lagi-lagi?
Ada lagi tu? 1/100. 1/100. Ya, okey. Betul. Lagi? 1/200. Okey, alhamdulillah semua betul. Semua Tahniah, betul. Tahniah, Iman Iman. Amsyah. Okey, betul. Oh, baiklah. Ini dia skala yang digunakan memang tepat sekali. Baik. Okey, yang seterusnya ialah pelan bumbung. Pelan bumbung ni merujuk kepada struktur yang teratas sekali, di mana kita boleh lihat dia punya rupa bentuk bumbung. Rupa bentuk bumbung, kita boleh lihat kecerunan bumbung. Okey, setiap bumbung ni dia ada kecerunannya yang tersendiri dan juga ada dimensi. So kita boleh lihat dia punya gambar di sebelah. Okey, di sini ada ditunjukkan ada arrow kiri, kanan, depan dan belakang. Arrow itu menunjukkan arah aliran air hujan turun ke mana? Ke saliran bawah iaitu longkang. Okey. Dan ada juga sedikit catatan dekat situ ada binaan bumbung, ya. Baik. Kemudian kita pergi ke elemen yang selanjutnya ialah lukisan pandangan. Baik, lukisan pandangan ni kamu telah belajar semasa tingkatan 4 yang lalu. So di sini dia akan memaparkan beberapa pandangan. Okey, apakah pandangan yang utama yang perlu ada pada lukisan bangunan? Boleh sebutkan? Ada beberapa lukisan pandangan dalam lukisan bangunan. Siapa nak bagi tahu kat cikgu apakah nama lukisan pandangan dalam lukisan bangunan ini? Baik, silakan murid-murid dari Silakan, murid-murid. SMK Sulaiman. Selain Iman mungkin, Pandangan hadapan. siapa yang jawab tu? Okey, siapa yang Dini jawab tu? Firzana. Oh, Dini. Bagus. Pandangan hadapan, betul. Lagi? Apa lagi pandangan yang ada? Pandangan belakang. Pandangan Okey. belakang. Okey, baik. Betul. Pandangan sisi. Pandangan sisi. Okey. Sisi ada 2. Sisi kiri dan sisi kanan. Okey, betul. Tahniah ya. Okey, sebenarnya lukisan pandangan ni menunjukkan gambaran di sebelah luar keseluruhan bangunan. Dekat situ ada ditunjukkan binaan-binaan utama yang kita boleh lihat ialah macam dinding, ada reka bentuk tingkap, pintu, bumbung yang jelas. Okey, yang jelas. Dan cikgu nak tanya lagi, untuk melukis lukisan pandangan ni, pandangan hadapan, pandangan sisi, apakah konsep unjuran yang biasa digunakan? Berikan nama konsep unjuran tersebut. Konsep unjuran. Baik, silakan murid-murid. Siapa nak try? Antara 4 orang yang bertuah hari Antara ni. 4 orang ni, apakah konsep unjuran untuk melukis ataupun untuk menghasilkan pandangan hadapan, pandangan sisi ataupun pandangan belakang? Ada siapa yang tahu? Unjuran ortografi. Ya, betul. Tahniah, memang betul. Itulah jawapan dia, iaitu unjuran ortografi. Okey. Elemen yang selanjutnya ialah lukisan keratan. Lukisan keratan ni ialah lukisan di mana kita ingin melihat isi dalam lukisan bangunan tersebut. Kita boleh lihat dia punya struktur bumbung, tangki, binaan tiang, dinding, pintu, lantai dan ada ukuran tinggi. Dekat situ dia akan menunjukkan kepada jurubina apakah bahan-bahan binaan yang digunakan dalam pembinaan ini, ya. Okey, lukisan yang seterusnya ialah lukisan terperinci. Lukisan terperinci ini dia fokus kepada simbol-simbol piawai seni bina seperti pintu, tingkap. Dia nak tengok yang lebih terperinci. Apakah bahan binaan yang digunakan untuk membina sebuah pintu, ya. Dia tunjuk dengan detail. Kemudian ada dia punya ukuran lebar pintu, ada tinggi pintu yang akan digunakan sebagai panduan dalam pembinaan nanti. Baik, selanjutnya kita akan uji kefahaman murid melalui soalan ini, iaitu soalan contoh bahagian A. Okey, saya harapkan keempat-empat ini bolehlah mencuba memberikan jawapan yang tepat kepada saya. Baiklah, namakan jenis pelan rumah yang bertanda A. Siapa nak cuba? Silakan murid-murid Silakan cikgu. murid-murid. Dan mungkin yang di rumah juga boleh cuba. Silakan. Siapa tu? Dini. Ya, silakan. Pelan lokasi. Pelan lokasi. Okey, yang pertama adalah pelan lokasi. Betul ke, cikgu? Okey, betul. Betul. Betul, Irfan. Okey. Okey, B.
Pelan tapak. Pelan tapak. Okey, Rauzatul yang menjawabnya. Okey, betul Hana. Pelan tapak. C. Pelan lantai. Pelan lantai. Ya, betul Iman Amsyah. Dan yang terakhir sekali, siapa lagi belum jawab? Yang belum jawab. Yang belum jawab ni. Dia apa tu? Pelan Rasanya apa saya tu? boleh jawab, cikgu. Nak jawab? Boleh saya cuba? Boleh, Okey. boleh. Saya nak cuba pelan bumbung, cikgu. Pelan bumbung. Betul ke ni? Betul. Macam mana Irfan ni, Irfan kata ini pelan bumbung ya? Sebab Irfan nampak di situ, cikgu, itu adalah lukisan bumbung yang ada di bahagian atas, cikgu. Ya, memang pandai Irfan ni. Boleh Betul. masuk kelas JKT. Okey, pelan Okey, bumbung. betul. Pelan bumbung. Okey, tanya Irfan. Baik, terima kasih, cikgu. Alright. Seterusnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis bumbung. Okey, di sini cikgu. Silakan, cikgu. Ada model cikgu dah datang dekat khas. saya. Di sini. Okey. Okey, ada banyak jenis bumbung sebenarnya yang perlu diketahui oleh murid. Okey, yang biasa kita tahu ialah bumbung limas, Okey. limas Belanda, bumbung tebeng layar, bumbung pisang sesikat. Pernah dengar tak? Saya kurang pastilah, Dah cikgu. pasti. Okey, bumbung layang-layang, Alright. bumbung Gabriel dan bumbung Mansard, iaitu bumbung Perancis. So di sini saya akan tunjukkan dia punya jenis bumbung yang terdapat pada model reka bentuk bangunan ini. Boleh, cikgu. Okey, Lihat yang kemudian pertama tengok dulu. yang pertama ni, bangunan ini sebenarnya dari United Kingdom. Okey. So, bumbung dekat sini kita lihat dia ada kecuraman. Ada dua kecuraman iaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan. So, dan di sebelah sisi ini dia punya keadaan dinding dia rapat sampai ke bumbung. Nampak, cikgu? Di sisi kiri, kemudian di sisi kanan ni pun sama. Rapat ke Dia tak ada bumbung, dia ada dinding. Betul. Rapat sampai ke bumbung ini. So ini kita panggil bumbung tebeng layar. Bumbung tebeng layar. Ini Okey. bumbung tebeng layar. Dia ada dua sahaja kecurunan. Dua sahaja Macam bentuk kecurunan. segitiga tu, cikgu. Macam bentuk segitiga. Macam bentuk segitiga. Tapi bukan bentuk segitiga ni. Ini bentuk Betul V. lah. Bentuk V. Bentuk V ni. Ya, saya. Ini bentuk V ni. Okey. Baik, baik. Dekat sini kita boleh lihat juga dia punya bumbung ni. Bumbung ni ialah bumbung Gabriel. Biasanya bumbung Gabriel ni dia semi bulatan. Tapi di sini dilukis suku bulatan. Boleh juga dijadikan sebagai awning untuk tingkap. Okey, faham. Okey, kemudian kita tengok itu dari bumbung. UK. Yang Ini seterusnya dari daripada mana pula, UK ni. cikgu? Okey, kemudian yang kedua kita tengok ni bumbung dia. Okey. Ini daripada Turki. Ini Turki. adalah bumbung limas. Sebab apa ni dinamakan bumbung limas? Sebab dia punya sisi dia bentuk macam segitiga. Dia ada kecuraman di sebelah sisi, di sebelah hadapan dan belakang. Okey, ini dinamakan bumbung limas. Dan dinding dia tidak rapat sampai ke atas. Tak sama macam UK tak tadi? Tak sama. Ni sampai ke atap kan? Okey. Ini hanya sampai ke bahagian tingkap. Bukan tingkap, dia atas beam namanya, rasuk. Beam. Rasuk. Atas itu saja. Itu perbezaan. Betul, Okey. Dan ini adalah bumbung dom, bentuk bulat. Sebab Turki ni kan negara Islam kan, dia buat bumbung bentuk dom kat sini. Dan ada rekaan-rekaan yang menarik sekali. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya, ini dia. Okey, saya rasa semua orang pernah lihat bumbung ini. Dia daripada Indonesia. Daripada Indonesia. So, ini bumbung apakah namanya? Siapa tahu ni? Bukan ke tu Minangkabau, cikgu? Oh, Minangkabau. Ya, betul. Okey, ini ialah bumbung Minangkabau. Bumbung Minangkabau yang ni bentuk dia tidak boleh diubah suai. Ini adalah original daripada Indonesia. Dan kita ada bumbung ini di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, betul. Kita kalau pergi Negeri Sembilan, kita akan nampak rumah-rumah yang bumbung macam begini. Okey. Okey. Kita ada apa lagi, cikgu? Okey, ini dia. Silakan, ini. cikgu. Ini dari mana ni? Ini ialah rumah kimchi Korea. Annyeonghaseyo. Okey. Bumbung ni istimewa. Ini ialah bumbung kombinasi. Kombinasi antara bumbung tebeng layar dan bumbung limas. So terbentuknya limas Belanda. Maksudnya separuh limas, separuh tebeng layar. Dan dia punya kecurunan ni semua arah ada. Depan, belakang, sisi kiri, sisi kanan, semuanya ada kecurunan. Okey. Dan yang itu rumah kimchi dari ini Korea. Kimchi dari Korea. Yang ini rumah dari mana pula, cikgu? Okey, ini dari mana ni? Ini adalah dari Jerman. Jerman dia sama dengan negara ni UK tadi. UK. Ni. Dia ada kecurunan
depan dan belakang. Okey. Manakala sisi kiri dan sisi kanan dia adalah dinding rapat ke bumbung. Ini adalah bumbung tebing layar. Tebing Okey. layar. So, Okey. untuk Malaysia saya tak sebut kan? Betul, cikgu. Okey. Masih belum cikgu sebut lagi. Saya belum sebut. Malaysia ni nak pakai bumbung apa? Baiklah, Malaysia ni dia ada 2 kumpulan bumbung. Okey, pembinaan bumbung yang pertama ialah bumbung rata. Bumbung rata ni dia punya darjah ketinggian dia adalah kurang daripada 10 darjah. Baik. Manakala pembinaan yang kedua ialah bumbung curam iaitu melebihi daripada 10 darjah. Jadi saya nak tanya murid-murid yang ada di dalam sini, yang manakah kumpulan bumbung yang paling sesuai digunakan di Malaysia? Adakah bumbung rata ataupun bumbung bercuram? Okey, silakan murid-murid cikgu. Silakan. Siapa nak cuba? Yang mana satu lebih sesuai kita bumbung gunakan di curam. Malaysia? Bumbung curam kata Dini Okey, Firzana. betul tu, bumbung curam. Tapi kenapa cikgu ya? Kenapa Ya. kena ada bumbung yang curam? Saya nak tanya murid Saya saya tanya juga murid. boleh? Ifat tahu jawapan ni macam mana? Okey, berikan Silakan. justifikasi anda. Kenapa anda memilih curam yang paling sesuai di Malaysia? Kenapa curam? Sebabkan Malaysia ni ada iklim panas dan lembap sepanjang tahun. So maksudnya bila guna bumbung curam ni lagi senang air hujan untuk mengalir ke longkang lah. Okey. Begitu. Memang itu jawapan dia, Irfan. Tepat sekali, yang cikgu, tepat sekali. Itu memang jawapan yang saya kehendaki. Okey. Kecuraman itu bertujuan untuk pengaliran air Air hujan hujan. yang deras. Sebab kita tahu Malaysia ni kan kerap hujan. Okey. Itulah dia antara orang kata apa bumbung-bumbung yang terdapat di dunia termasuk di negara kita, negara Malaysia. Mungkin cikgu boleh teruskan dengan kita punya explanation mengenai jenis-jenis bumbung. Silakan cikgu. Okey, jenis-jenis bumbung yang seterusnya kita boleh lihat di sini. Okey, yang pertama kita lihat rajah bergambar. So cikgu nak tanya murid-murid sekalian, setelah cikgu memberi penerangan setiap jenis bumbung yang terdapat di atas meja tadi, apakah nama spesifik bumbung yang ada di dalam gambar ini? Okay, siapa nak cuba? Jenis bumbung apa tu? Seperti yang apa kita discuss tadi. Okey. Daripada pelajaran yang lalu, mungkin kamu dah boleh kenal pasti jenis bumbung ini ya. Tengok gambar betul-betul. Perhatikan betul-betul. Perhatikan seakan-akan betul-betul dari apakah negara nama mana. jenis bumbung ini. Siapa nak cuba? Okey, siapa nak cuba tu? Hafiza. Bumbung tebing layar. Bumbung Tebing tebing layar. layar. Bagus. Tepat. Betul, Baik, Irfan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Okey, ini betul. Ini keadaan pelan bila dilihat daripada pandangan atas. Baik, yang seterusnya. Yang kedua, gambar yang kedua ni. Bumbung apa ni? Bumbung limas. Bumbung limas. Yes, sangat betul. Tanya. Tahniah Dan kepada yang ketiga. Okey, Okey. sebelum tu kita tengok dulu plan dia. Ini plan dia. Kita tengok dia punya keadaan plan. Okey, yang seterusnya. Ini cantik warna merah. Warna merah. Okey, bumbung jenis apakah ini? Macam ada gabungan lah cikgu. Ada gabungan ni. Belanda. Okey, siapa nak cuba? Iman? Bumbung limas Belanda. Limas Belanda. Memang tepat sekali. Ini adalah bumbung gabungan. Gabungan. Antara? Gabungan. Antara tebing layar dan limas. Didik TV KPM